Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya masih lagi bagi kita umur. Setelah Ramadan Allah bagi umur dapat beribadah. Kemudian Allah bagi lagi umur bulan Syawal dapat lagi puasa 6 berhari raya. Alhamdulillah. Yang mana ada kawan-kawan kita yang tak sampai pada umur-umur kita ni, ya, Alhamdulillah Allah bagi kita umur. Alhamdulillah Allah bagi taufik hidayah. Allah bagi kita taufik hidayah, dapat solat, dapat beribadah. Bulan Ramadan masuknya Syawal, kita beribadah lagi. Ya, datang lagi solat subuh berjamaah. Yang mana ramai orang Ramadan beribadah, masuknya Syawal tak pergi mana dah masjid surau. Ya, dah tak mengaji mana, dah tak pergi masjid surau mana, tak kenal mana dah. Dia hanya kenal bulan Ramadan sahaja. Jadi alhamdulillah Allah bagi kita taufik hidayah kenal masjid surau, tak kira bulan Ramadan ke tak bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah. Jadi pagi ini saya sambung pengajian kitab adab-adab dalam Islam. Sambungan masih lagi dalam sambungan adab tarbiyatul aulad wa huququhum. Tarbiyatul aulad wa huququhum. Tarbiyatul aulad maksudnya mentarbiah anak-anak. Tarbiyah tu apa maksudnya? Tarbiyah asal daripada perkataan Rabbani. Rabbi, Tuhan. Rabbi ini maksudnya sembahan. Tarbiyah maksudnya kita mentuhankan. Bukan mentuhankan, maksudnya mendidik anak-anak ini supaya menjadi orang yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah, mendidik anak-anak supaya menjadi hamba yang bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huququhum, dan hak-hak mereka. Hak-hak mereka ni maksudnya kita wajib bagi pada dia. Kalau kita tak buat, kita berdosa. Ibu bapa pun ada kewajipan kepada anak-anak tersebut. Ya, yang pertama, kedua, ketiga ni saya dah urai dah. Cuma saya sebut ulang kaji secara ringkas. Yang pertama, kita mesti memberi hak kepada mereka ni, mendidik mereka menjadi anak yang soleh dan bertakwa. Ya, soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi hamba yang soleh dan bertakwa. Kenapa? Bila kita mati nanti, antara kelebihannya dia akan mendoakan kita, dia akan solatkan kita, dia akan mengaji. Segala amal ibadah dia yang baik-baik tu kita akan mendapat manfaat bila kita meninggal nanti. Anak soleh ini dia akan menjadi kita pahala, memberi kita manfaat di dunia dan di akhirat. Ya, nak jadikan anak soleh ni, dia mesti, ibu bapa ni mesti bekerja daripada mengandung lagi, tuan-tuan. Dia kena bekerja daripada awal lagi. Ya, mengandung tu tak banyak baca Quran,
sembahyang tak tinggal, kerana amal-amal soleh ni akan menjadi vitamin serapan kepada anak tersebut. Tapi kalau mak ayah ni, ibu dia, mak ayah dia ni banyak melakukan maksiat, masa itulah suka tengok cerita Korea, suka tengok cerita mendedahkan aurat, suka mendengar lagu-lagu yang lagu. Patutnya banyak dengar Quran, tapi 9 bulan mengandung tu banyak dengar lagu daripada dengar Quran. Ya, banyak baca benda lain selain daripada baca Al-Quran. Maka dibimbangi anak tersebut menyerap benda-benda yang kita buat tersebut. Ya, jadi anak yang saya pesanlah kepada ada seorang staf masjid ni, bini dia tengah mengandung, saya suruh banyak bacakan Quran. Ya, isteri saya dengar tapi dia tak baca. Boleh jadi isteri dia tak pandai mengaji kot, tak apalah, tak pandai mengaji, dengar. Sebab apa? Dia akan menyerap. Sebab syaitan ni dia nak ganggu manusia daripada kita dalam rahim lagi. Dia akan mengubah, dia akan mengacau kita punya kesihatan kita. Dia buatlah macam-macam. Ya. Sebab dia tak suka hamba Allah ni ramai, hamba Allah yang soleh. Jadi kita kena didik anak menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh kita boleh buktikan yang pertama dengan solat. Nombor 1, solat. Bila dia solat, menjaga solat fardu 5 waktu sehari semalam, insya-Allah soleh. Ya, sabda Nabi Ibrahim alaihissalam, bila Allah bagi peluang doa yang makbul, Nabi doa apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku, jadikanlah aku ni orang yang mendirikan solat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati, dan juga zuriat keturunanku juga orang yang mendirikan solat. Rabbana wa taqabbal du'a, jadikanlah ya Allah wahai Tuhan yang memperkenankan doa. Jadi Nabi Ibrahim digunakan masa doa makbul dia tak minta anak dia supaya kaya-kaya, anak cucu dia kaya, anak cucu dia sehat-sehat ke, handsome ke, jadikanlah keturunanku kuat-kuat, pahlawan-pahlawan ke, hidup senang ke, tak payah, tak susah. Tapi Nabi Ibrahim minta satu je, minta supaya anak zuriat keturunan dia orang yang menjaga solat, mendirikan solat. Kenapa? Dengan solat itulah dia akan berjaya, dia akan menjadi hamba yang soleh. Kata Rasulullah SAW, beza antara orang Islam dan orang kafir adalah solatnya, kata Rasulullah SAW. Walaupun kita ni nama Islam tapi kita tak jaga solat, maka kita belum benar-benar lagi Muslim, mukmin. Kita belum benar-benar lagi mukmin. Ya. Dan Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang beriman, allazina hum fi solatihim khashi'un. Ayat kedua selepas berjaya, yang mana mereka ni dalam solatnya khusyuk. Allah sebut solat. Jadi pastikan anak-anak kita ni menjaga solat. Ya. Sebab itulah yang seterusnya, yang ketiga, sebab itulah Rasulullah SAW menyuruh kita ni suruh anak-anak solat umur 7 tahun, umur 10 tahun. Kalau masih lagi suruh tak solat, barulah pukul, kata Rasulullah SAW. 7 tu suruh, tiba-tiba anak solat, tak solat, mak ayah tak berdosa. Jangan paksa-paksa. Ya, paksa bolehlah, jangan sampai pukul pula bila tak solat umur 7 tahun. Sebab Nabi tak suruh pukul, umur 10 tahun baru dipukul. Pukul pun sekadar sahaja. Tapi anak ni kalau dah suruh umur 7 tahun, umur 10 tahun kita suruh, tak perlu pukul lah, dia akan solat juga. Ya, jadi cuba tengok anak kita ni sampai tahap soleh tak lagi. Tengok solat dia. Kalau solat dia awal waktu, alhamdulillah. Kalau solat dia lewat-lewat waktu, kena usaha lagi. Kalau solat dia habis waktu baru nak solat, tu pun kita peringatkan. Tu pun kadang-kadang jamak. Padahal dia tak musafir pun, tak sakit pun, jamak. Dah solat zuhur belum? Alamak, terlupa layak sembahyang dalam waktu asar. Dah sembahyang maghrib belum? Alamak, terlupa sembahyang dalam waktu isyak. Itu memang tak soleh, tuan-tuan. Ya, kena usaha lagi mak ayah tersebut, bagi nasihat selagi mana ada umur. Tapi kalau anak tu pergi masjid surau tanpa disuruh, suruh pergi, tak suruh pun pergi juga, sembahyang berjemaah, itu memang terbaik. Memang terbaik.
Ya, berjayalah pendidikan ibu bapa tersebut. Ya, jadi kalau anak kita masih lagi lambat, masih lagi melewat-lewatkan, kita masih lagi ada umur untuk didik anak kita tersebut. Ya, baik. Lagi bagus bila kita mati nanti anak kita solatkan kita. Masya Allah. Imam baru nak angkat takbir. Mam, saya nak jadi imam. Pernah dekat masjid ada jadi imam. Dia pun cakap saya, mam, lepas main nanti tolong doa. Maknanya dia tak hafal doa. Dia tahu cara solat je. Bagus dah tu. Dia berani nak solat untuk arwah ayah dia. Cuma doa tak habis belajar lagi. Tak apa lah. Solat. Ya. Jadi kita kena ajar anak-anak kita tersebut. Kemudian mendidik anak-anak ni supaya bergantung kepada Allah. Sikit-sikit minta kepada Allah, sikit-sikit minta perlindungan kepada Allah. Ajar dia kalimah-kalimah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nampak benda hebat, sebut Allahu Akbar. Kalau nampak benda musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kalau dapat benda yang seronok, alhamdulillah. Kalau terbuat salah, astagfirullah. Ajar dia sikit-sikit macam tu. Kalau jumpa sesama kaum muslimin, assalamualaikum. Tapi kalau sebalik daripada tu, tak soleh lagi. Dia nampak benda hebat, tak betul lagi. Belum kuat lagi, belum betul lagi ajaran. Kalau nampak benda sedih, adalah ucapan-ucapan dia. Ya. Kalau jumpa orang, hai, assalamualaikum, tak bagi. Silap tuan-tuan. Jadi kena ajar kalimah-kalimah tersebut. Kemudian tegas. Rasulullah SAW sangat tegas kepada anak-anak. Sehingga Rasulullah sebut umur 10 tahun pukul kalau tak solat. Jadi dalam bab tegas ni Rasulullah SAW, Islam mengajar kita supaya tegas dalam bab agama. Tapi dalam bab dunia kita kena toleransi. Ya, Rasulullah tegas dalam bab agama. Banyak dalil Rasulullah tegas dalam bab agama. Contohnya umur 10 tahun Rasulullah dah suruh pukul kalau tak solat. Contohnya lagi, pernah ada seseorang ni dia ambil wudu. Rasulullah nampak dia ambil wudu daripada tangan, muka, kemudian tangan ke siku, kepala, sampai bab kaki. Rasulullah tu kata, wailul lil aqabi finnar, celakalah tumit kamu dalam neraka. Sampai macam tu sekali. Kemudian barulah Nabi tegur, ratakan tumit. Rupanya dia ambil wuduk, tumit dia tak kena air. Maknanya tegas. Rasulullah sampai macam tu sekali, betulkan ibadat seseorang tersebut. Jadi Rasulullah tegas dalam bab agama. Tapi ada juga Rasulullah meringankan, beringan-ringan bagi orang yang bertaubat. Ada seorang wanita ni datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Rasulullah sedang bersama sahabat. Aku nak bagi tahu ni, dia tengah mengandung. Aku rasa sangat bersalah. Aku telah berzina. Anak ni anak zina, kata kepada Rasulullah. Rasulullah kata, aku dah bertaubat, tolonglah kenakan hukuman kepada atasku, hukuman had, sebab dia takut Allah Subhanahu wa taala. Iman dia kuat. Wanita tersebut semua sebelum tu dia terkhilaf, terbuat dosa. Maka kata Rasulullah, baliklah. Baliklah dulu, lahirkan anak dahulu, baru datang jumpa aku. Kemudian dia pun dah lahir, dia pun datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, anak ni dah lahir, bawa baby. Aku datang ni, aku nak minta supaya dikenakan hukuman had. Aku dah bertaubat. Mudah-mudahan akhir nanti Allah tak hukum aku. Tolonglah kenakan hukuman had kepada aku dulu. Dan kata Rasulullah, baliklah dulu, biar anak ni kuat dahulu. Kemudian dia pun balik. Bila dia balik, dia besarkan anak tersebut, dah lebih 2 tahun dah. Dia dah pimpin anak dia, dah berjalan dah. Dah pandai bercakap sikit-sikit dah. Ya Rasulullah, aku dah selesai 2 tahun. Tolonglah kenakan hukuman had. Aku takut dosa aku yang dahulu, takut kena siksa akhirat. Maka Rasulullah SAW pun barulah kenakan had selepas anak tersebut besar lah.
Kemudian lepas habis itu orang pun kata-kata kepada Rasul, kepada wanita tersebut, apalah kata Rasulullah, jangan kata kepada wanita tersebut, sesungguhnya taubat dia lebih baik daripada seluruh penduduk Madinah. Jadi nak bagi tahu apa, dalam hadis ni kata ulama, Rasulullah ni dia dalam bab agama memanglah dia tegas, tapi kalau orang bertaubat, Rasulullah dia suka orang bertaubat. Kata ulama, kalaulah wanita tersebut tak balik kan, lepas habis anak besar tak jumpa dah Rasulullah, tak nak claim dosa dia dahulu kan, kata ulama Rasulullah takkan panggil dia lagi sampai bila-bila. Rasulullah memang maafkan dia dah. Rasulullah suka orang bertaubat. Jadi macam tu tuan-tuan. Jadi dalam bab agama Rasulullah tegas, tapi dalam bab orang bertaubat Rasulullah berlembut. Ya, kalau anak kita minta maaf ayah, saya dah buat salah, tulang mari sini rotan, 5 rotan, naik kena ingat orang dah minta maaf tu, lembut je dah. Ni kita nak minta maaf, kita kasar lagi. Hari raya nak minta maaf, ya anak, mak, adik minta maaf, adik dah buat salah ni, masam lagi muka. Orang dah minta maaf tu, jadilah macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, Rasulullah ni tak pernah marahkan aku apabila aku termusnahkan harta benda Rasulullah. Anas bin Malik ni hamba Rasulullah. Dia duduk dengan Rasulullah. Dia duduk daripada umur 10 tahun. Kadang-kadang adalah patok sikat ke benda-benda Rasulullah kan. Rasulullah tak banyak sangat harta, tapi ada benda yang termusnah. Biasa budak main-main sikit patok ke apa semua. Maka Rasulullah tak marah. Rasulullah kata berhati-hati. Lain kali barulah Rasulullah pesan. Ya, jadi macam itulah kita kalau dalam bab harta benda ni jangan marah sangat. Anak tak sidai tuala je, marah bukan main. Anak balik sekolah baju lepok, orang Terengganu kata lepok tahu. Orang sini panggil apa istilah ni? Letak atas rantai merata-rata. Letak atas rantai merata-rata. Kita membebel setengah jam. Tapi anak lewat solat marah 5 minit je, tak sampai setengah jam. Kita lebih daripada bab dunia daripada bab akhirat. Suami pula, orang lelaki lepas balik semayang, kain pelikat tinggal atas lantai, pelengkor macam ular. Suami pula kena bebel. Ya, orang lelaki memang kadang-kadang terlupa nak cepat. Itulah isteri pelengkap kepada suami isteri, tolonglah angkat kan. Jadi dalam bab dunia kita kena berlapang, tapi dalam bab akhirat kita kena tegas. Anak keluar dengan pak guru, dengan tunang, nak kahwin tahun depan, lagi 6 bulan. Datang bakal menantu kita lelaki nak bawa anak perempuan kita pergi beli barang, pergi barang dekat Ion Nilai. Lepas tu nak tengok wayang. Kita pun pesan pada menantu kita, jangan balik lewat-lewatnya, berdosa. Pukul 10 tu dah lewat. Baik ya, baik pakcik. Ya. Itu pun berdosa tuan-tuan, berkhalwat dalam kereta, beringat-ingat hukum Allah. Ya, beringat-ingat hukum Allah. Sepatutnya haram. Kita pesan nak bagi tahu haram berdua-dua dalam kereta. Kalau awak nak berdua-dua ni, tunggu kahwin. Sabar je lah. Nasihat macam tu. Tapi dalam bab hukum agama, kita beringat-ingat dengan anak tersebut. Siap pesan jangan balik sebelum pukul 10. Sebelum pukul 10 pun berdosa juga. Berdua-dua dalam kereta, dalam panggung wayang. Saya tak pegang pakcik, saya cuma berbual-bual, berdosa. Berdua-dua anak antara lelaki perempuan. Ya. Jadi dalam bab akhirat kita kena tegas, dalam bab dunia berlapang-lapanglah. Baik. Bersikap lemah lembut, bergurau, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni sangat lembut kepada anak-anak. Saya nak tutup kipas aircon ni atau kipas ni. Boleh. Sejuk lah pula direct pada saya ni. Yang ni. Jadi berlemah lembut kepada anak-anak macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bermain dengan cucu dia. Dia sambil cium-cium biasa. Macam tu kan dengan baby. Maka lalulah seorang Arab Badui
Kok apa saya tak ingat nama dia, memang kok disebutkan dalam hadis kan, Arab Badui. Dia pun tengok Rasulullah takjub, ya Rasulullah, kamu cium cucu kamu? Ya, kenapa? Aku ada 10 anak, tak pernah aku cium. Kasut benar Arab Badui itu tak pernah cium. Itu antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey dah. Aircon ni dia sejuk, tak ada masalah dah. Jadi Rasulullah mencium anak cucu dia. Jadi ciuman kepada anak ni sebenarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ni jarang sikit cium anak tuan-tuan, lelaki, anak-anak kecil. Jadi kita kena cium anak-anak kecil. Lelaki ni jarang cium, lagi-lagi Pak Mak Misai. Misai meletik tu, polis dulu-dulu adalah, sekarang tak nampak dah budaya simpan misai. Ya. Jadi Rasulullah cium anak-anak tersebut. Antaranya lagi Rasulullah berlembut kepada anak-anak bila dia lalu dekat anak-anak sedang bermain kan, Rasulullah panggil lagi, Rasulullah gosok kepala. Seorang Rasulullah gosok kepala. Dan anak-anak ni suka Rasulullah gosok kepala. Dia suka Rasulullah lalu. Sifat pengasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis, tangan Rasulullah yang wangi tersebut melekat dekat kepala budak tersebut. Ya. Jadi cuba kita lalu dekat budak-budak main. Budak-budak takut tak kat kita? Pamak lalu, lagi. Kalau takut backhand tu. Kasut lah tu. Tapi pamak, Assalamualaikum, pamak. Dia tegur kita, tak kosong pun tak apalah, tegur kita, pamak gula-gula ada. Itu maknanya kita ni pengasih kepada anak-anak, insya-Allah, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, antara kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, Rasulullah panggil anak dia dengan panggilan manja. Bukan anak cucu dia. Contohnya adalah beberapa sahabat Nabi yang kanak-kanak Rasulullah panggil apa? Ya Bunayya. Ya Bunayya. Bunayya ni maksudnya wahai anakku sayang, macam itulah. Bahasa Arab kalau ada sabdu, ada makli, naik kan? Naik. Itu makli. Lepas tu ada sabdu, ya Bunayya. Maknanya panggilan yang lembut, itu istilah bahasa Arab. Macam Anas bin Malik, Rasulullah panggil ya Bunais. Kadang-kadang panggil ya Bunais. Rasulullah panggil macam tu sebenarnya bagi Arab lembut. Anas jadi Bunais. Ya. Jadi Anas bin Malik disebutkan dalam sirah, dia merindu-rindukan suara Rasulullah panggil ya Bunais, ya Bunais. Bila Rasulullah wafat, kata Anas bin Malik, dia cerita para sahabat, aku teringat pada Rasulullah dan aku berharap sangat bila dibangkitkan nanti dekat Telaga Kausar, aku nak jumpa Rasulullah, aku nak cakap macam ni. Dia cerita, kata, wahai Rasulullah, ini aku hamba-Mu Unais, ingat tak? Dia teringat macam tu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah panggil dengan panggilan lembut. Tapi kalau kita panggil kasar sebenarnya kuranglah. Contoh anak saya kadang-kadang namanya No, mari sini. Kadang-kadang Allah kasarnya. Kadang-kadang nak mahu kan. Musa, mari sini Musa. Jadi kalau lembut, ya Musa, contohlah. Baik, biasa anak lelaki ni, anak lelaki ni kadang-kadang menguji kesabaran kita sikit. Tapi Rasulullah dipanggil lembut-lembut. Kalau Aisyah, kalau yang panggilan manja, ya Umairah. Umairah, mai itu ada maklik, ya Umairah. Padahal boleh dia panggil ya Aisyah, tapi nak panggilan manja. Tapi itu macam mana saya nak panggil anak saya, Ustaz? Anak saya nama Abu, takkan ya Abuai? Kan tak payahlah macam tu. Itu budaya Arab. Orang Melayu, anak sayangku, mari sini, contoh. Anak ayah, mari sini. Okeylah tu. Panggilan manja sekali-sekala kepada anak tersebut. Itu antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut kat sini, kena bagi ilmu dunia dan akhirat. Mesti seimbang. Kalau boleh lebihkan yang agama. Kalau sekarang ni tuan-tuan, cabaran lagi besar lagi itu. Sebab zaman sekarang anak-anak ni kalau masuk U pun belum tentu lagi dah boleh dapat kerja. Tak sama macam dulu. Masa zaman tuan-tuan muda-muda dahulu, saya dengar cerita orang masuk U pasti dapat kerja cari orang masuk U. Zaman saya sama-sama.
Zaman akan datang tak tahu lagi. Masuk you ramai lagi tak dapat kerja. Fuk-fuk panda apa semua kan. Bila tanya ada PhD tak dapat kerja. Yang kerja kedai 7E, kerja kedai Speedmart, kadang-kadang bila tanya ada master, ada PhD, tak sama dah macam dulu. Jadi ibu bapa ni kena bagi pendedahan ilmu dunia dan akhirat. Zaman sekarang saya fikir kena tambah satu lagi ilmu apa? Ilmu bersosial, ilmu apa, bergantung pada diri sendiri. Macam mana nak berniaga kalau tak dapat kerja, macam mana nak survive hidup, jangan mengharapkan sangat kepada kerja. Zaman sekarang kita tak tahu tuan-tuan, ya, zaman Covid, zaman akan datang wallahu a'lam, dengan perang dekat Rusia tu semua, wallahu a'lam. Jadi macam mana bekal kita? Antara bekalnya kita ajar solat. Pastikan solat dia betul, bagus. Sebab Allah kata qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khusyu'. Berjayalah orang beriman yang mana solatnya khusyuk. Maksud berjaya itu bukan berjaya dunia, bukan berjaya akhirat saja, dunia sekali. Kalau kita mati, kalau dia jaga solat, dunia dia beres, jangan kita risau. Makan dia cukup, kerja dia ada, Allah akan cukupkan segala keperluan dia dengan dia betul-betul menjaga solat. Kalau dia tak ada kerja, dengan solat dia, Allah akan jadikan dia boleh dapat sesuatu. Kalau dia ni ahli maksiat, kita risau sangat ahli maksiat. Dengan dia menjaga solat, dia tinggal maksiat. Sebab Allah sebab apa? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah seseorang daripada melakukan keburukan dan munkar. Ya, jaga solat mudah urusan kita. Jadi penting solat daripada kecil. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, sabar dan berbuat baik kepada anak perempuan. Kata penulis, kenapa tak tulis sabar dan berbuat baik kepada anak lelaki dan perempuan, disebut anak perempuan je? Sebab Rasulullah dia mention anak perempuan. Sabda Rasulullah SAW, "Man betulia min hazil banati syai'in fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar." Sesiapa yang diuji dengan anak perempuan lalu dia mengasuhnya dengan baik, nescaya anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang antara dirinya dan neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang ada anak perempuan jadi penghalang dirinya dengan neraka. Rasulullah tak sebut lelaki, Rasulullah sebut perempuan. Kenapa macam tu? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang ada anak perempuan ni dijaga betul-betul, dia ada benteng ibu bapa dia. Sebab anak perempuan ni daripada zaman jahiliyah, pada zaman Rasulullah sebelum dilantik menjadi Nabi dan semasa Rasulullah masih umur dilantikkan Nabi, budaya orang tak suka anak perempuan ni memang ada. Zaman sekarang pun ada lagi sikit-sikit. Zaman dulu sampai tanam anak. Sebab apa? Anak perempuan ni bagi mereka tak mendatangkan keuntungan. Lahir je kena besarkan mereka. Bila dah besar, kemudian dah didik betul-betul, bila dah kahwin tak dapat manfaat mak ayah, jadi milik suami ni. Kalau anak lelaki boleh bekerja, boleh suruh apa-apa, dia akan tolong mak ayah. Jadi macam tu fikiran orang dulu-dulu. Ya, sampai ada yang malu dapat anak perempuan ditanam. Padahal dia tak sedar isteri dia perempuan, mak dia pun perempuan. Ya. Jadi anak perempuan ni juga dia besar. Antaranya ujian emosi. Anak perempuan ni dia cepat mengajuk sikit, emosi banyak. Anak lelaki mengajuk dia tak lama. Ya, kadang-kadang tak mengajuk, keras sikit. Anak perempuan nak cubit sikit, mengajuk dah. Marah sikit, mengajuk dah. Kemudian anak perempuan pula, antara kesusahannya adalah kita didik dia lah. Contoh didik daripada kecil pandai mengaji, masuk U apa semua, ya, dapat kerja apa semua. Umur 25 kahwin ikut suami pergi Dubai. Tak balik-balik dah 10 tahun, rindu mak ayah. Pelaburan daripada kecil itu banyak belanja, nak suruh pandai, nak suruh belajar semua tu tak balik-balik. Mak ayah ni bukan nak duit pulangan sangat, nak tengok anak ni jumpa sekali-sekala, sebulan sekali ke, setahun sekali balik raya ke, tanya khabar ni tak. Jadi siapa mak ayah yang sabar, syurgalah baginya. Ya, kalau anak kita jadi anak isteri yang solehah kepada suaminya, melahirkan anak, mendidikkan anak-anaknya itu cucu kita jadi anak soleh-solehah, maka mak ayahnya akan jadi
dia akan dapat menghindar daripada api neraka. Ya. Jadi kena sabar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana thalathu banatin," siapa yang ada 3 orang anak perempuan, banat anak perempuan, fa sabara alaihi, dia pun sabar ke atas anak-anak perempuan tersebut. Wa at'amahunna, dia pun bagi makan, wa saqahunna, dia pun meringankan beban anak perempuan tersebut, wa kasahunna, meringankan beban atas bahu, min jidatihi, kunna lahu hijaban minan nari yaumil qiyamah, maka anak tersebut akan menjadi penghalang antaranya dengan neraka pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada hijab. Jadi tuan-tuan, ada untuk anak perempuan. Hadis ni sebut 3. Saya tak ada 3 lagi, baru 2. Ya. Dalam hadis lain disebutkan bahawa bila sahabat dengar hadis ni, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau 2 boleh tak dapat kelebihan ni?" Maka kata Rasulullah, 2 pun boleh. Maka ada sahabat ni, ada yang seorang je ngomong, "Ya Rasulullah, kalau seorang macam ni?" "Seorang pun boleh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat didik betul-betul, sabar, kemudian sampai besar sabarlah, ya. Didik betul, dia pandai mengaji. Anak perempuan kena ajar tentang aurat pula. Ya, anak lelaki aurat dia ringan je. Dalam mazhab Syafi'i, pusat sampai ke lutut. Pusat sampai ke lutut. Ya. Baik. Ada satu kisah pada zaman dahulu, ada seorang ulama ni, dia ada seorang anak perempuan. Dia didik betul-betul, dia jaga betul-betul. Anak perempuan dia tak keluar rumah. Orang Arab, orang soleh, ulama dulu-dulu, anak perempuan dia jaga, duduk dalam rumah, tak keluar-keluar. Ya. Dan jiran-jiran tak tahu mana. Sedang masa kecil ada baby je, bila besar tak tahu anak perempuan ada. Kamu ada anak perempuan? Saya ada, saya nak kahwinkan anak perempuan. Ada anak perempuan. Orang ulama-ulama zaman dahulu, dia kawan-kawan jiran-jiran tak berapa tahu ada anak perempuan. Ya. Anak perempuan kita semua orang tahu. Facebook lah apa semua kita upload. Orang tahu dah, keluarga Cik Iman ada 6 orang, anak dara dia 2 orang, comel-comel. Orang dulu tak. Dia sangat menjaga anak perempuan. Maka bila dah dewasa, dia pun kahwinkan anak dia, kahwinkan dengan lelaki soleh lah. Tapi tak adalah ulama lelaki soleh. Kemudian berhijrah, tinggal mak ayah dia, duduk di negeri lain. Satu hari suami dia pergi berdagang. Berdagang ni kerja macam Rasulullah ni berdagang ke Syam. Kan 2-3 bulan balik. Tak lama lepas tu Khadijah tertarik, Khadijah pun merisik Rasulullah. Jadi lelaki ni pergi berdagang 2-3 bulan. Lelaki ni pesan, "Selama aku tinggalkan rumah ni, aku nasihat kepada engkau, jangan tinggalkan rumah ini." "Baik bang." Maka semasa berdagang tersebut, datanglah orang kampung, orang kampung ayah dia lah. Orang kampung ayah dia datang ke rumah dia. "Assalamualaikum, ini fulanah binti fulan ke?" "Ya benar, saya nak bagi tahu, ayah kamu sakit ni kat kampung ni, pergilah ziarah, balik ziarah." "Oh, minta maaf, tak boleh, tolong bagi tahu keluarga saya, tak boleh. Saya minta maaf, suami saya berdagang, dia pesan jangan keluar rumah." Maka wakil orang kampung pun balik bagi tahu ayah dia, bagi tahu keluarga dia. Zaman dulu mana ada telefon, main utus-utus orang macam tu je lah. Tak lama lepas tu 2-3 bulan 2-3 minggu datang lagi utusan. "Aku nak bagi tahu ni, ayah kamu ni dah sakit tenat masa aku bertolak datang ke sini. Tak tahu lagi berapa hari nampak tanda-tandanya," kata tabib. "Oh, minta maaf, tolong bagi tahu keluarga, suami saya pesan jangan keluar rumah. Suami saya tak balik lagi, saya tak boleh minta izin lagi." Maka dia pun sampaikan keluarga dia. 2-3 minggu tu datang lagi balik, dia bagi tahu lah, "Aku nak bagi tahu ni, ayah kamu sudah meninggal, pergilah ziarah selepas ni." "Oh, tak boleh, suami saya tak balik lagi." Maka utusan dia pun balik. Kalau kita nak kata apa, keluarga dia ke orang kampung kata, "Apalah jenis anak baru kahwin, lepas tu tak tengok-tengok dah ayah." Kalau kita kata macam tu lah. Kemudian suami dia pun balik. Suami dia pun katalah, dicerita pada suami dia. Maka suami dia kata, "Kenapa kamu tak pergi ziarah? Abang dah pesan jangan keluar rumah. Pergilah, dah kematian." Tapi zaman dahulu pun kalau nak pergi negeri ke negeri, zaman dahulu lah, zaman Khalifah Islam, orang perempuan kena ada mahram. Kena ada mahram. Mahram dia bersuami. Kalau pergi seorang-seorang tak boleh travel.
Jadi yang kena bawa balik perempuan tersebut patutnya keluarga lah, pakcik kepada perempuan tersebut lah. Jadi kemudian diceritakan, kemudian utusan datang lagi, bang, kata Nazar, dah Nazar kenapa tak balik? Sebab abang tak benarkan Allah. Kemudian datang lagi nak meninggal, kenapa tak pergi? Tak pergi dengan mahram. Maka habis cerita macam tu. Esok kita bertolak balik. Maka malam tersebut dia pun bermimpi, perempuan tersebut bermimpi tengok ayah dia duduk di taman syurga. Ayah, apa khabar? Alhamdulillah. Ayah buat amal soleh apa ni sehingga Allah angkat darjat, dapat nikmat macam ni? Kata ayah dia, amal soleh yang Allah angkat aku jadi macam ni kerana aku mendidik anak aku menjadi anak yang solehah. Kamu, kata ayah dia dalam mimpi tersebut. Ya, ini kisah mimpi sajalah, bukan dalil daripada Al-Quran. Benarlah kata Rasulullah, kalau mak ayah ni pandai didik anak perempuan dan sabar, maka dia akan menjadi hijab daripada api neraka, tak tersentuh daripada api neraka. Ya, asbab anak perempuan tersebut taat suami dia, taat suami dapat pahala, kan, taat suami. Maka ayah dia ni selamat daripada azab kubur. Ya. Jadi perempuan ni dikena taat kepada suami selagi mana perintah suami ni tidak bercanggah dengan hukum syariat. Ya, contoh suami suruh suruh solat dekat surau, wajib ikut. Suami suruh dedak aurat, tak wajib ikut, haram ikut. Dedak aurat. Suami suruh balik kampung, wajib ikut. Suami kata jangan balik kampung, jangan balik kampung tu pun wajib ikut. Itu bukan benda yang benda yang melanggar hukum syariat. Ya, apalah abang 3 tahun betul-betul raya rumah abang. Mana ada 3 tahun baru setahun, 2 tahun lepas Covid kan? Kan contoh istighfar, macam mana aku nak bagi alasan ni kan? Apalah, monyok dengan suami berdosa. Ya, jadi macam tu tuan-tuan. Jadi kena taat. Jadilah wanita solehah seperti mana isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang kalau rindu senang, telefon je. Bukan setakat telefon, yang ada gambar dalam telefon tu, WhatsApp video, kan, Google Meet, macam-macam boleh buat. Tapi masih lagi nak derhaka. Bukan nak suruh ajar suami jangan benarkan isteri tak balik kampung. Saya nak cerita tentang antara kisah-kisah orang soleh-solehah pada zaman dahulu yang mendapat balasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, 2 lagi. Kemudian antara kewajipan mak ayah ni, mewajibkan anak-anak ni menutup aurat. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan isteri orang mukmin, yudnina 'alaihin, hendaklah mereka menutup jilbabnya, seluruh tubuh mereka menutup aurat. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Ini kewajipan bapa. Kewajipan bapa ni, surah Al-Ahzab ayat 59. Kalau kita tak buat, berdosa. Lelaki kalau tak buat macam tu, dayus. Ya, menutup aurat. Sebab apa? Anak perempuan ni susah. Anak aurat lelaki pusat sampai lutut. Kalau anak lelaki kita keluar pakai seluar 3 suku, beres. Kan main bola tak pakai baju, tak ada masalah. Sebab pusat, sebab nampak badan. Tapi anak perempuan bila keluar aja pakai baju t-shirt, jemur baju t-shirt sampai sini nampak lengan, haram dah. Ini kena tegur. Kan isteri keluar, kan kadang-kadang meringankan, dia pakai baju kelabur, jemur baju, walaupun pakai tudung, dia baju kelabur ni jatuh, haram dah. Jadi suami kena tegur, ya, suami kena tegur. Ini kewajipan. Kalau tak, dikira dayus. Susah juga, sebab itulah kata Rasulullah akan menjadi hijab daripada api neraka, sebab susah nak tegur aurat ni. Susah nak tegur aurat. Zaman sekarang antara aurat pakaian ketat. Dah tutup dah tapi ketat. Dada nampak besar, pinggang ramping, baju raya, kan, baju raya macam ni. Okey lagi macam ni, saya okey lah. Tapi dekat punggung tu ketat. Allah, dekat punggung kan.
dia punya tarik ketat tu. Suami biar je, haram. Setakat raya ni baru sekali saya nampak semalam masa dia makan apa kenduri ikan. Ternampak Allah anak dia pula baju pink sampai ke pun ketat. Patut ni saya sebut ni satu je lah. Ya, setakat ni mana hari raya pergi mana-mana tak ada. Alhamdulillah Allah lindung mata daripada nampak pakaian ketat lah. Jadi tanggungjawab suami isteri kena macam tu, kena tanggungjawab suami kena tegur isteri dan anak perempuan daripada ketat dan mendedahkan aurat. Antara aurat yang ringan, yang bukan yang ringan, yang banyak dia abaikan, dia tak ambil berat, tapi memang aurat, iaitu aurat kaki. Kaki aurat sebenarnya tuan-tuan, yang bukan aurat muka dan tangan. Ada ni khilaf, tapi kebanyakan kata bukan aurat lah, muka dan tangan. Aurat kaki dan aurat tangan. Jadi ramai orang perempuan tak pakai stocking. Bukan wajib pakai stocking. Zaman dahulu, zaman Nabi, orang perempuan tak pakai stocking pun, cuma kain dia labu. Bila berjalan tak nampak kaki. Jadi zaman sekarang kalau nak tutup aurat kaki, dua pilihan sahaja. Sama ada pakai stocking, kain singkat sikit, ataupun kain labu tak nampak kaki, tak pakai stocking. Semasa solat jemaah pada zaman Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, bila selesai solat, Nabi SAW, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Orang perempuan dekat belakang ni sibuk. Sebab apa? Orang perempuan terus balik, tak zikir. Kata apa? Salah seorang isteri Rasulullah SAW, Ummu Sulaim. Bukan Ummu Sulaim, saya terlupa seorang lagi. Dekat-dekat Ummu Sulaim nama dia. Keluar. Kata ulama, isteri-isteri sahabat pada zaman dahulu, selesai je Nabi imam, orang perempuan tu balik. Orang lelaki tak balik lagi, berzikir dulu. Kenapa orang perempuan balik awal? Antaranya sebab Rasulullah tak bagi mereka bertempur, kalau balik sama-sama. Yang kedua, tak nak ternampak aurat kaki. Bila berjalan nak pakai sipar, angkatlah kaki, angkat kain kaki pula dah, angkat kain. Jadi mereka menjaga aurat tersebut, ya. Jadi menjadi kewajipan kepada suami mendidik anak ni supaya menutup aurat. Ya, antara aurat yang ringan, aurat lengan ni. Ramai orang tu bukan nak suruh pakai stongan pun, stocking tangan, baju biasa pun boleh, tapi jagalah supaya tak jatuh. Buatlah macam mana pun, jagalah aurat, insya-Allah, maka selamat. Allah akan jadikan kita hijab, besar pahala suami tersebut. Isteri pula janganlah marah suami. Abang baru dengan kuliah sekali dua nak tegur saya tu saya dah daripada dulu pakai tudung macam ni. Dada saya bukan besar sangat. Abang ni kau, dia meremehkan suami dia pula. Suami dia bila kata macam tu, tu rasa tu. Kan, isteri patutnya kena bagi semangat pada suami. Terima kasih bang, insyaAllah saya akan betulkan diri saya. Dia pun pakai elok sikit. Dengar je kata suami, lepas tu suami tak ada, lepas tu suami kata, kenapa macam tu? Ya. Dapat juga pahala tuan-tuan. Jadi suami tegur je, selagi ada hayat, tegur je isteri dan anak perempuan. Ada seorang datang Murpiah lah, jumpa saya, mak suami isteri lah. Dia bawa anak perempuan dia umur 6 tahun, comel anak dia. Kan, anak dia putih, muka macam Arab. Ayah dia gelap, hidung mancung macam Arab. Mak dia putih,